Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Dr. Muhammad Arif bin Nazri selaku pensyarah bagi subjek kajian perbandingan kitab hadis. Saya bersama sahabat-sahabat saya, Nur Sofia Az-Zahra binti Rosli, Siti Syuhada binti Abidin, Nurul Nadiah binti Mustaza dan saya sendiri, Nur Zakiyah binti Abdul Malik. Dalam video ini kami akan menerangkan dan menunjukkan perbandingan antara kitab hadis Sahih Al-Bukhari dan kitab hadis Sahih Muslim. Dan dalam perbandingan kita akan lihat dari sudut persamaan ataupun perbezaan dari beberapa aspek. Antara aspek yang dibincangkan dalam video ini ialah metod penyusunan hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, prinsip Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim dalam meletakkan hadis dan pelbagai aspek lagi. Baik, sebelum kita pergi lebih mendalam untuk melihat perbandingan antara kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, jom kita kenal terlebih dahulu sedikit latar belakang Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nama penuh Imam Al-Bukhari ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Bukhari, manakala nama penuh Imam Muslim ialah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Imam Al-Bukhari dilahirkan di Bukhara, manakala Imam Muslim dilahirkan di Naisabur. Dan kunyah bagi Imam Al-Bukhari ialah Abu Abdullah dan kunyah bagi Imam Muslim ialah Abul Husain. Manakala laqab bagi Imam Al-Bukhari ialah Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak ada laqab baginya. Imam Al-Bukhari dilahirkan pada tahun 194 Hijrah dan wafat pada tahun 256 Hijrah, manakala Imam Muslim dilahirkan pada tahun 206 Hijrah dan wafat pada tahun 261 Hijrah. Seterusnya, kita lihat siapakah guru dan anak murid Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Antara guru Imam Al-Bukhari ialah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahuyah, Qutaibah bin Sa'id dan ramai lagi. Manakala guru bagi Imam Muslim antaranya ialah Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari sendiri, Abdullah bin Maslamah, Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin Mahram dan lain-lain lagi. Anak murid Imam Al-Bukhari antaranya Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Muslim sendiri, Ibn Khuzaimah, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan ramai lagi. Manakala antara anak murid Imam Muslim ialah Imam At-Tirmidzi, Yahya bin Sa'id, Ibn Khuzaimah dan Abdul Rahman bin Abi Hatim dan lain-lain lagi. Baik, karya agung Imam Al-Bukhari yang mana yang akan kita bincangkan dalam video ini iaitu Sahih Al-Bukhari, dan nama penuh bagi Sahih Al-Bukhari ialah nama penuh kitabnya Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dan manakala karya agung bagi Imam Muslim yang kita panggil Sahih Muslim, dan nama penuh bagi kitab Sahih Muslim ialah Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat jarh wa ta'dil, yang mana kedudukan ta'dil Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kedua-duanya adalah Amirul Mukminin. Seterusnya, kita masuk kepada keterkaitan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, mereka ini saling meriwayatkan hadis. Yang kedua, Imam Bukhari merupakan guru kepada Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis. Dan yang ketiga, kedua-dua imam ini berusaha dalam mencipta kitab hadis yang muktabar sebagai rujukan kepada umat Islam. Sebelum kita masuk pada perbandingan antara kedua-dua kitab, saya kenalkan dulu secara ringkas berkenaan dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Koleksi hadis yang terkandung dan tersusun dalam hadis sahih ini, dalam kitab hadis ini dianggap oleh hampir keseluruhan penganut umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai salah satu daripada kitab himpunan hadis yang terbaik. Hal ini kerana Imam Bukhari menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam memilih hadis-hadis peringkat paling sahih. Jadi, tidak hairanlah jika ulama Ahlussunnah wal Jamaah menganggap hadis
Sahih Bukhari, kitab hadis ini, sebagai yang kedua paling murni dan terbaik selepas Al-Quran. Imam Bukhari menghabiskan waktu yang sangat lama iaitu selama 16 tahun untuk menyusun koleksi hadis ini. Semua hadis sahih di dalam kitab ini disusun mengikut 70 kategori berpautan di mana setiap satu kategori mewakili satu kitab. Dimulakan dengan kitab permulaan wahyu dan berakhir dengan kitab tauhid. Pengenalan ringkas berkenaan Sahihul Muslim. Kitab ini disusun oleh Imam Muslim, merupakan salah satu daripada dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Al-Quran bersama dengan Sahih Bukhari tadi. Imam Muslim sangat teliti dan berhati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz. Beliau selalu memberikan isyarat akan adanya perbezaan antara lafaz-lafaz itu. Dengan usaha yang sedemikian, maka lahirlah kitab sahihnya ini. Imam Muslim dalam penulisan sahihnya tidak membuat judul setiap bab secara terperinci sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya Imam Bukhari. Adapun judul-judul kitab dan bab yang kita dapati pada sebahagian naskah Sahih Muslim yang sudah dicetak sekarang, sebenarnya dibuat oleh para pengulas yang datang kemudian. Antara pengulas yang paling baik membuat judul bab dan sistematik babnya adalah Imam Nawawi dalam syarahnya Al-Minhaj. Persamaan bagi kedua-dua kitab hadis iaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ialah yang pertama hadis sahih, iaitu mereka telah menghimpunkan hadis-hadis sahih yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ialah hadis bukan sahih. Hadis bukan sahih turut digunakan di dalam kedua-dua kitab sebagai penguat kepada hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga ialah hadis fiqh, iaitu membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh secara umum. Dan yang keempat ialah an-nasah wal mansuh, iaitu dengan mendahulukan hadis yang telah dinasahkan kemudian disusuli dengan hadis yang menasahkannya. Antara contoh nasah dan mansuh yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari ialah pada hadis haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani akhi an Sulaiman an Yahya bin Sa'id an Umrah binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat ad-dhahiyya kunna numalluhu minhu fanaqdamu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah faqala la ta'kulu ila thalatha ayyamin wa laysat bi'azimatin walakin arada an yut'ima minhu wallahu a'lam. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari pada kitab korban, bab bahagian haiwan korban yang boleh dimakan. Selepas Imam Bukhari mendatangkan hadis ini, Imam Bukhari telah meletakkan hadis yang telah menasahkan hadis itu, iaitu hadis daripada kitab Sahih Bukhari, daripada kitab korban pada bab bahagian haiwan korban yang boleh dimakan, iaitu haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. Oleh itu dapat difahami di sini hadis daripada Abu Asim telah memansuhkan syariat daripada hadis Ismail. Oleh itu metod penyusunan hadis-hadis nasah dan mansuh yang digunakan oleh Imam Bukhari ialah dengan meletakkan hadis yang menasahkan selepas hadis yang dimansuhkan di dalam bab yang sama. Contoh yang seterusnya ialah bagi kitab Sahih Muslim, iaitu عن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سليم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إذاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء.
Hadis ini merupakan hadis sahih Muslim daripada kitab Al-Hayyudu bab innama al-ma' min al-ma'. Kemudian selepas hadis tadi telah dimansuhkan, Imam Muslim telah mengemukakan satu bab yang menyinaraikan hadis-hadis yang menasahkan hadis yang sebelumnya. Sebagai contoh, hadis pada bab nasakh innama al-ma' min al-ma', iaitu pada hadis yang berbunyi an Abi Hurairah anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa fi hadithin matarin wa in lam yunzil. Oleh itu dapat difahami di sini bahawa metod penyusunan bagi hadis nasakh dan mansuh yang digunakan oleh Imam Muslim ialah dengan meletakkan hadis yang menasahkan pada bab yang baru dengan meletakkan perkataan nasakh pada nama bab tersebut. Ianya adalah untuk menjelaskan dan memudahkan bagi para pembaca untuk mengesan dan memahami hukum yang dimansuhkan dan hukum baru yang diguna pakai. Perbandingan antara kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah seperti berikut. Yang pertama, jumlah hadis. Kitab Sahih Bukhari menurut Ibnu As-Salah, Imam Bukhari telah meriwayatkan sebanyak 4,000 hadis yang tidak berulang dan 7,275 hadis yang berulang. Manakala di dalam Sahih Muslim pula, Al-Iraqi berkata dengan mengambil kira hadis-hadis yang berulang, jumlah hadisnya lebih banyak daripada yang terdapat di dalam kitab Bukhari kerana turut yang pelbagai. Katanya bilangan sebuah hadis ada 12,000 dan jumlah hadis yang tidak berulang adalah sebanyak 4,000 hadis. Seterusnya ialah metod penyusunan hadis. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari telah mengeluarkan bab daripada hadis dan meletakkan sebahagian hadis untuk diletakkan tajuk. Selepas beliau meletakkan tajuk, ada dalil daripada Al-Quran dan beliau mengeluarkan faedah fiqh daripada hadis tersebut. Sebagai contoh, hadis Sahih Bukhari daripada kitab Al-Iman, iaitu pada bab Al-Muslim min salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nama bab tersebut telah diambil daripada hadis yang berbunyi An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru min hajara ma nahallahu anhu. Oleh itu dapat dilihat di sini bahawa Imam Bukhari telah meletakkan nama bab hadis dengan mengambil sebahagian daripada potongan hadis, iaitu pada ayat al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seterusnya, metod penyusunan hadis bagi Imam Muslim ialah menyusun hadis dengan sanad yang berlainan pada satu tempat. Jika terdapat kelainan lafaz pada sesuatu riwayat, beliau akan menerangkan bahawa lafaz hadis itu daripada perawi itu. Imam Muslim menjelaskan hal tersebut dengan meletakkan perkataan al-lafzu lahum. Sebagai contoh, hadis daripada kitab Muqaddimah bab bayan anna al-isnada minad daini, iaitu hadis yang berbunyi haddathana Muhammadu bin Abi Umar al-Makki haddathana Sufyan wa haddathani Abu Bakar bin Khalladin al-Bahili wal lafzu lahu qala sami'tu Sufyan bin Uyainah an Mis'arin qala sami'tu Sa'ad bin Ibrahim yaqulu la yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila thiqat. Imam Muslim telah meletakkan perkataan wal lafzu lahu pada akhir sanad hadis tersebut adalah untuk menerangkan bahawa terdapat sedikit kelainan pada lafaz hadis pada sesuatu riwayat. Kemudian perbandingan yang seterusnya ialah fokus hadis. Sahih Bukhari telah memotong hadis dan menzahirkan ijtihad fiqhnya pada penyusunan tajuk bagi setiap bab, manakala di dalam Sahih Muslim tidak mengeluarkan fiqh hadis serta lebih memfokuskan kepada sanad. Perbandingan yang seterusnya ialah pada syarat perawi bersambung. Imam Bukhari telah mensyaratkan supaya para perawi mesti pernah bertemu lama dan mempunyai hubungan guru dan anak murid dalam meriwayatkan hadis. Manakala Imam Muslim tidak mensyaratkan kedua perawi yang bersama itu pernah bertemu secara langsung. Sebaliknya, cukup sekadar perawi itu hidup sezaman yang memungkinkan ada pertemuan antara mereka walaupun tiada bukti secara nyata.
Seterusnya ialah bilangan perawi. Perawi di dalam kitab Sahih Bukhari yang tidak terdapat di dalam kitab Sahih Muslim adalah seramai 435 orang. Mereka yang dikritik oleh ulama jarh wa ta'dil adalah seramai 80 orang. Manakala perawi Sahih Muslim yang terdapat di dalam Sahih Muslim yang tidak terdapat di dalam Sahih Bukhari adalah seramai 620 orang. Perawi yang dikritik dari mereka oleh ulama adalah seramai 120 orang. Ini telah menunjukkan bahawa Sahih Bukhari lebih sahih berbanding dengan Sahih Muslim. Seterusnya ialah hadis perawi yang dikritik. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis daripada perawi yang dikritik dan diletakkan di dalam mutaba'an dan syawahid. Sebagai contoh, hadis daripada kitab Ar-Riqaq bab fi al-Hawdin, dan hadis itu telah berbunyi, Haddathani Amru bin Muhammad, Haddathana Hushaim, Akhbaruna Abu Bishrin wa Ata' bin Sa'ib, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Al-Kawthar al-khairu al-kathir, alladhi a'tahu Allah iyyahu. Di dalam hadis tersebut terdapat seorang perawi hadis yang bernama Ata' bin Sa'ib yang telah dikritik oleh ulama jarh wa ta'dil. Beliau merupakan seorang perawi hadis yang bertaraf saduq dan beliau telah bercampur hafalan pada akhir umurnya. Imam Bukhari telah meletakkan hadis ini pada kedudukan keempat, iaitu pada kedudukan hadis mutaba'at dan syawahid. Seterusnya bagi kitab Sahih Muslim, Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis daripada perawi yang dikritik dan diletakkan di dalam usul. Sebagai contoh, hadis pada kitab Taharah bab mukaffiratu lima bainahunna ma ishtunibatin al-kabair. Hadis ini telah berbunyi, Haddathana Yahya bin Ayyub wa Kutaybah bin Sa'id wa Ali bin Hujrin kulluhum an Ismail qala Ibnu Ayyub Haddathana Ismail bin Ja'far akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula Huraka an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tukhsha al-kaba'ir. Di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman. Perawi hadis ini telah dikritik oleh ulama jarh wa ta'dil dan beliau adalah perawi hadis yang bertaraf saduq. Hadis ini telah diletakkan pada kedudukan pertama selepas bab dan hadis ini telah dikira sebagai hadis usul, iaitu hadis utama. Seterusnya, bagi aspek hadis dalam bab, Imam Bukhari tidak mempunyai sebarang pendekatan tertentu dalam menyusun hadis bagi sesuatu bab. Sebaliknya, beliau akan menyusun hadis dalam bab itu tertakluk kepada tujuannya terhadap hadis tersebut. Atau kita panggil sebagai fawaid al-hadisiyah. Manakala Imam Muslim akan mendahulukan sebuah hadis utama yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih, kemudian beliau akan menyusuli hadis dengan beberapa hadis lain yang mempunyai persamaan dari segi topik perbincangan. Beliau menyusun hadis tersebut berdasarkan urutan sesebuah peristiwa. Manakala bagi aspek penggunaan lafaz, Imam Bukhari hanya mengambil hadis daripada lafaz hadatsana, akhbarana, anba'ana, hadatsani, akhbarani dan anba'ani sahaja. Beliau akan mengelakkan daripada mengambil hadis yang menggunakan lafaz an semasa menulis kitab, kecuali jika terdapat bukti pertemuan antara perawi berkenaan. Dan bagi Imam Muslim pula, selain daripada hadis lafaz hadatsana, akhbarana, anba'ana, hadatsani, akhbarani dan anba'ani, beliau turut menerima hadis dengan lafaz an. Sebagai contoh, dalam kitab Sahih Muslim, hadis Al-Mu'an'an, iaitu kita boleh tengok pada sanad hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi, akhbarana Hushaim an Abi Bishr an Abi Al-Mutawakkil. Jadi, kita boleh tengok sanad yang kedua, iaitu hadatsana Muhammad bin Bashar wa Abu Bakar bin Nafi' kilahuma an Gundar, Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Abi Bishr. Sanad yang kedua ni akan berbalik kepada sanad yang pertama. Sebab dia tulis di situ bihadzal isnad. Mula daripada an Abi Bishr. Cumanya pada sanad yang pertama terdapat hadatsana dan akhbarana, manakala pada sanad yang kedua hanya hadatsana dan seterusnya digunakan lafaz an sehinggalah kepada Rasulullah. Okey.
Seterusnya berkaitan dengan prinsip dalam meletakkan hadis, iaitu kita boleh lihat bahawa Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki prinsipnya yang tertentu. Seperti Imam Bukhari akan solat 2 rakaat terlebih dahulu sebagai istikharah, beliau meminta pertolongan Allah. Manakala Sahih Muslim, Imam Muslim tidak meletakkan hadis-hadis dalam sahihnya melainkan telah disepakati oleh muhaddithin ke atas hadis tersebut. Dan bagi aspek tujuan pengulangan hadis, Imam Bukhari mengulang hadis yang sama tetapi dengan hukum yang lain di dalamnya. Hukum lain perlu dimasukkan ke dalam pecahan kitab dan bab yang lain. Hukum yang diistinbatkan perlu diselaraskan dengan hadis walaupun diulangi dengan hadis yang sebelumnya atau hadis yang sama tetapi daripada rangkaian sanad yang berbeza. Di sini kita boleh lihat bahawa Imam Bukhari kaya dengan sanad. Manakala Imam Muslim pula memberi penjelasan yang lebih mendalam tentang maksud sebenar sesebuah hadis bersesuaian dengan bab sesebuah hadis jika mana Imam Muslim ingin mengulangi hadis. Dan metod pengulangan hadis iaitu Imam Bukhari akan mengulang hadis yang sama dalam bab atau tajuk yang berbeza. Manakala Imam Muslim akan meletakkan hadis-hadis yang berulang dalam satu bab atau tajuk. Kita boleh lihat contoh hadis berulang dalam Sahih Bukhari iaitu dalam kitab Azan dan kitab Ahkam. Dua kitab berbeza tapi hadis yang sama iaitu matan wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amra ila akhir dan daripada sanad yang berbeza iaitu pertama daripada hadatsana Abdullah bin Yusuf manakala yang kedua daripada Ismail. Hadis ni matannya memang sebiji sama, cuma berulang bagi kitab yang berbeza dengan sanad yang berbeza. Jadi kita boleh lihat metod pengulangan Sahih Bukhari tidak sama dengan metod pengulangan Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim pula, contoh hadis yang berulang seperti dalam bab jika menguap, tutup mulut dengan tangan. Sahih Muslim menyusun hadis berulang tapi adalah untuk menjelaskan maksud hadis. Jadi kita boleh lihat berulang tapi ada penambahan lafaz pada garisan biru seperti biyadihi ala fihi ataupun biyadihi ataupun lebih fokus kepada fi shalah. Jadi macam itulah kaedah Sahih Imam Muslim mengulang hadis. Bagi aspek pendekatan dalam muskil hadis, Imam Bukhari menerangkan pelbagai hadis dan menyelesaikan beberapa perkara yang keliru mengenai hadis-hadis yang muskil. Manakala Imam Muslim dalam hal ini beliau tidak memberikan sebarang ulasan terhadap hadis-hadis yang muskil. Beliau sekadar mengemukakan hadis tanpa menyatakan manhaj terbaik bagi berinteraksi dengan hadis demikian. Jadi bagi aspek ijtihad fiqh dalam penulisan hadis, iaitu Imam Muslim menonjolkan ijtihad fiqhnya pada tajuk bab, manakala Imam Muslim pula tidak menzahirkan ijtihad fiqh dalam penulisan tajuk bab. Seperti yang kita boleh lihat contoh hadis tentang fiqh dalam Sahih Bukhari, iaitu pada tajuk bab solat fil qamis was sarawil wa tubban wal qaba. Kita boleh lihat bahawa pada tajuk bab ini sahaja Imam Bukhari sedang menyatakan bahawa Muslim itu boleh solat dalam keadaan memakai t-shirt ataupun seluar dan tuban dan qaba. Tapi pada hadis yang kedua, diriwayatkan daripada Ibnu Umar, tiba-tiba Imam Bukhari menyatakan tentang pakaian seorang Muslim yang sedang berihram, yang mana tidak dibenarkan memakai pakaian qamis, sarawil, burnus dan pakaian daripada za'faran dan banyak lagi. Jadi kita boleh lihat daripada hadis itu sendiri, Imam Bukhari sedang menyatakan tentang ijtihad fiqhnya. Bagi contoh Sahih Muslim pula tentang hadis fiqh, iaitu kita boleh lihat pada bab An-Nahi Ar-Raf'il Basar ila Sama' fi Shalah, iaitu bab larangan mengangkat pandangan ke langit ketika dalam solat. Dan Imam Muslim tidak menzahirkan ijtihad fiqhnya dalam tajuk kerana dalam hadis tersebut telah ada perkataan la yantahiyanna dan hadis yang kedua la yantahiyanna. Pendekatan yang berbeza dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menulis kitab mereka. Jadi sebagai kesimpulan untuk kedua-dua perbandingan kitab hadis ini iaitu
Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab rujukan hadis yang muktabar dalam Islam, mempunyai manhaj penulisan yang tersendiri dan unik, ringkas dan memudahkan pencarian hadis, bersifat ensiklopedia kerana mempunyai hadis yang pelbagai tema dan merupakan khazanah agung dalam Islam. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.